Hai semuanya, saya ingin mengucapkan selamat sejahtera kepada Cikgu Rosmaria dan kepada rekan-rekan saya yang melihat video ini. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian case sejarah saya yang bertajuk Usaha dan Sumbangan Tokoh Tun Biti Sambantan yang menjadi kebanggaan kepada kaum India dalam memperjuangkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Hasil dapatan kajian saya yang pertama ialah latar belakang Tun Biti Sambantan. Tun Wirasamy Tirusnana Sambantan atau lebih dikenali sebagai Tun Biti Sambantan. Beliau dilahirkan pada 16 Jun 1919 di Sungai Siput, Perak dan meninggal dunia pada 18 Mei 1979. Beliau merupakan anak kepada Andiaphan Wirasamy dan Sengamal dari etnik Tamil. Tun Biti Sambantan telah berkawin dengan Uma Sundari yang merupakan anak kepada seorang jurutera Jabatan Kerja Raya. Pada tahun 1959, Sambantan menerima seorang anak perempuan hasil daripada perkawinannya dengan Uma Sundari. Anak perempuannya bernama Deva Kunjari. Beliau amat cemerlang dalam pelajarannya dan kemudian memperoleh ijazah sarjana muda sastra dan Universiti Annamalai di India Utara dalam jurusan ekonomi. Yang kedua ialah peranan Tun Biti Sambantan. Selepas Perang Dunia Kedua, golongan elit profesional India telah bersama dan bersatu di bawah ideologi semangat nasionalisme India. Pada 1946, golongan elit India di Tanah Melayu menubuhkan MIC. Untuk 8 tahun pertama, pemimpin MIC terdiri daripada golongan yang berasal dari utara India atau Malayali kelas atasan, dan mereka ini merupakan etnik minoriti dari kalangan kaum India di Tanah Melayu. Apabila darurat diisytiharkan oleh British pada 1948 untuk menentang kebangkitan komunis, ini menyebabkan perubahan peraturan dan undang-undang pergerakan kesatuan perdagangan yang membawa kepada perubahan kepimpinan kesatuan perdagangan daripada orang Cina yang lebih tersusun kepada orang India. Perkara ini membawa kesan kepada status pekerja ladang kaum India pada ekonomi Malaysia. Pada tahun 1954, berlakunya perdebatan hangat di dalam MIC sama ada mahu menyertai UMNO dan MCA yang telah muncul sebagai pergerakan politik utama di negara ini. Kemudian, Presiden MIC yaitu KL Debase mendapat kritikan hebat dari media Tamil karena tidak mengambil perhatian mengenai isu yang dihadapi oleh komuniti. Beberapa pihak dalam parti merasakan yang mereka ni perlukan pemimpin yang mempunyai hubungan yang kuat dengan akar umbi. Sambantan waktu itu merupakan pemimpin MIC negeri. Menurut rekod sejarah, beliau sebenarnya dipaksa untuk bertanding jawatan presiden. Sambantan menolak, namun akibat tekanan dan pemimpin Tamil menyebabkan beliau akhirnya bersetuju untuk mengambil peranan sebagai pemimpin parti. Beliau telah dipilih menjadi presiden MIC pada Mei 1955. Sambantan juga diterima oleh kepimpinan Melayu karena beliau bersuara dengan tidak begitu lantang, termasuk dalam bidang ekonomi dan lebih cenderung untuk menyuarakan mengenai hak budaya dan bahasa. Yang ketiga ialah usaha dan sumbangan Tun Biti Sambantan. Pemilihan Tun Biti Sambantan sebagai salah seorang tokoh terkemuka negara adalah setimpal dengan sumbangan besar beliau terhadap kemajuan negara, khususnya kepada penduduk berbangsa India. Beliau merupakan perunding yang berkebolehan dan bekerja keras untuk memastikan kehendak kaum India terjamin. Antara sumbangan yang dilakukan oleh Tun Biti Sambantan ialah dalam aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi. Beliau telah menganjurkan kelas mengajar bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja di estetnya. Hal ini demikian karena beliau mengetahui bahwa proses belajar dapat memajukan diri sendiri dan ekonomi negara.
Pada masa itu, taraf hidup orang India amat rendah dan kebanyakannya mereka dalam serba kekurangan. Perkara tersebut disedari oleh Tun Sambatan. Beliau telah memberikan peluang kepada mereka untuk mempelajari bahasa Inggris yang amat penting dalam pergaulan seharian agar dapat membaiki taraf hidup mereka yang serba kekurangan. Seterusnya, pada 14 Agustus 1954, Tun Viti Sambatan telah menubuhkan sebuah sekolah Tamil yang bernama Mahatma Gandhi Kalasalai di Estate. Tujuan beliau untuk menubuhkan sekolah tersebut adalah untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak pekerja di estate. Anak-anak yang belajar di sekolah ini berpeluang mempelajari bahasa Inggris. Dengan adanya sekolah ini juga, anak-anak pekerja estate berpeluang mendapatkan pendidikan yang sempurna walaupun keluarga mereka miskin. Selain itu, beliau juga memberikan banyak sumbangan, yaitu dengan mengadakan perkhidmatan bas kepada kanak-kanak estate supaya mereka dapat melanjutkan persekolahan di bandar. Pada masa itu, kemudahan pengangkutan amat kurang atau hampir tiada di kawasan pedalaman. Perkhidmatan yang disediakan oleh Tun Viti Sambatan sekurang-kurangnya dapat lagi untuk mengatasi masalah pengangkutan yang dihadapi oleh penduduk pedalaman selama itu. Akhir sekali, Tun Sambatan juga telah menubuhkan Persatuan Koperasi Keuangan dan Tanah Kebangsaan atau The National Land Finance Cooperative Society (NFLCS). Hal ini demikian karena pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, beribu-ribu pekerja estate orang India telah dibuang kerja. Beliau percaya koperasi hanya adalah satu jalan keluar bagi mengatasi masalah fragmentasi. Beliau telah melawat seluruh negara untuk mendaftarkan ahli baru. Estate pertama yang dibeli oleh beliau ialah di Bukit Sidim, Kedah. Semasa beliau meninggal dunia pada tahun 1979, persatuan tersebut telah berjaya membeli 18 estate yang mempunyai jumlah luas kawasan 30.000 ekar yang ditanam dengan pokok getah, koko, kelapa sawit, buah kelapa, dan teh. Atas usaha beliau dalam menggerakkan koperasi, beliau telah digelar sebagai Bapak Koperasi. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Tun Viti Sambatan ialah untuk menyatukan aspirasi di antara golongan pertengahan dan kehendak golongan buruh pada 1938 yang terdiri daripada 84% daripada buruh ladang. Beliau berkempen untuk usaha menambah ahli parti di kalangan pekerja ladang dengan mengenaungi ajaran Hindu dengan cara yang populer dari selatan India, meningkatkan penggunaan bahasa Tamil, dan mengadakan aktiviti kebudayaan Tamil. Namun, MIC di bawah beliau gagal untuk menyatukan kehendak buruh dengan aspirasi politik dari golongan pertengahan. Golongan nasional dan kelas pertengahan rendah telah mengukuhkan pengaruh mereka dalam parti. Manakala golongan kelas atasan profesional dan intelek mula menjauhi parti. Perkara ini menyebabkan berlakunya dua haluan kepimpinan muncul di kalangan orang India. Di bawah kepimpinan Sambatan, MIC telah menjadi Parti Tamil. Sambatan telah berkhidmat sebagai Presiden MIC dari tahun 1955 hingga 1971 dan bertanggung jawab mentransformasikan parti dari sebuah parti yang aktif bersaskan politik kepada parti yang konservatif, bercirikan tradisional, mengangkat kebudayaan, agama, dan bahasa. Akhir sekali, iktibar yang boleh diperolehi daripada perjuangan Tun Viti Sambatan ialah kita haruslah mencontohi pemimpin tempatan yang mempunyai semangat juang yang tinggi agar kita tidak mudah untuk berputus asa apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Selain itu, kita juga haruslah mencontohi sikap Tun Viti Sambatan yang sentiasa menghormati orang lain, mempunyai kesabaran yang tinggi, dan sebagainya, agar kita tidak dipandang hina oleh masyarakat. Di samping itu,
Tanpa ilmu pengetahuan, kita mudah dipermainkan oleh pihak yang lebih maju serta coba mengambil kesempatan. Oleh itu, kita haruslah sentiasa menimba ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan oleh tokoh Tun Viti Sambatan, sehingga boleh menumbuhkan sebuah sekolah yang juga dapat membantu orang lain untuk mencari ilmu pengetahuan. Kesimpulan dan cadangan yang saya perolehi daripada kajian kisah ialah pada masa kini kita haruslah menjadikan tokoh Tun Viti Sambatan sebagai tokoh idola kita. Hal ini dikatakan demikian karena Tun Viti Sambatan telah memberikan banyak sumbangan yang besar yang masih lagi menjadi impak positif sehingga pada hari ini, terutamanya dalam aspek perkauman di Malaysia. Harapan saya ialah generasi muda pada masa kini haruslah mengingati jasa tokoh tempatan kepada negara. Contohnya, pihak kerajaan boleh mengadakan atau menumbuhkan kempen mengingati sumbangan tokoh kepada generasi muda agar mereka dapat mengikuti langkah kejayaan tokoh tempatan pada masa akan datang. Hal ini karena generasi muda yang akan menentukan kemajuan dan kestabilan sesebuah negara pada masa akan datang. Sampai di sini sahaja video saya pada hari ini. Terima kasih.